Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillah ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم يسر ولا تعسر رب تمم بالخير. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقنا توفيق الصالحين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. InsyaAllah kita sambung semula pengajian kitab Al-Azkar An-Nawawiyah yang dikarang oleh Imam Nawawi rahimahullah subhanahu wa ta'ala, iaitu sebuah kitab yang membincangkan tentang zikir-zikir dan doa-doa yang warid daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita doa di Hijr Ismail. Jadi hak ni kita hanya cerita tentang doa-doa hak yang Imam Nawawi kabo molek kita baca. Dah jauh sikit. Baik. Jadi insya-Allah kita akan bincang tentang doa-doa hak yang dibaca bagi orang hak yang di Mekah, khususnya orang yang mengerjakan haji ataupun orang hak yang mengerjakan umrah. Cuma dalam doa-doa ni antara hak yang penting lagi adalah kita cuba memahami, menghayati maksud doa hak yang dituntut untuk kita baca. Doa di Hijr Ismail. Hijr Ismail adalah bahagian daripada Kaabah. Telah kami jelaskan bahawa berdoa di tempat tersebut pasti dikabulkan. Hijr Ismail ni bahagian daripada Kaabah. Dia Kaabah yang dibina oleh Nabi Ismail, Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail. Dia sedikit berbeza dengan Kaabah yang dibina sekarang ni. Maksudnya hak yang kita tengok ni. Jadi binaan Kaabah yang dibina oleh Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail, dia panjang lagu tu, lepas tu dia duduk di atas tanah. Dia duduk di atas tanah, dia panjang lagu tu. Itu kok nisa dan kok nisa. Begitu. Kemudian sebelum daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi rasul, ada satu tahun yang menyebabkan berlaku beberapa perkara banjir dan seumpamanya, yang akhirnya dinding-dinding Kaabah saat itu utuh. Tak jadi kau. Tu kau ni. Baik, jazakumullah khairah. Jadi pada satu tahun tu menyebabkan berlaku perkara-perkara tertentu yang menyebabkan dinding Kaabah saat itu retak, raka, nak cor, nak utuh. Dipendekkan cerita, akhirnya penduduk-penduduk Mekah pada ketika itu sebulat suara untuk meruntuhkan Kaabah dan membina binaan yang baru. Tapi oleh kerana tak cukup perbelanjaan, akhirnya dia bina kecil. Kemudian kawasan Kaabah yang tidak diletakkan binaan, diletak sedikit dinding, yang kita panggil Hijr Ismail. Baik. Dan kawasan Hijr Ismail adalah tempat yang mustajab doa, kata Imam Nawawi. Di antara doa-doa yang ma'thur, yang diambil, yang dipetik, yang dinakalkan di Hijr Ismail adalah
Ya Rabbi, ataituka min syuqqatin ba'idatin mu'ammilan ma'rufak fa'adilni ma'rufan min ma'rufika tughnini bihi an ma'rufi man siwak ya ma'rufan bil ma'ruf. Wahai Tuhanku, cuba kita tengok makna ya. Aku datang kepadamu daripada negeri yang jauh. Allahu Akbar. Ngadu kepada Allah Ta'ala. Baca doa ni serta kita menghayati doa ni. Ya Allah, aku mari jauh ni ya Allah. Baik, dan Allah Ta'ala suka kita mengadu kepada dia. Aku datang daripada negeri yang jauh, mengharap kebaikan-kebaikanmu ya Allah. Maka berikanlah kepadaku kebaikan daripada kebaikanmu yang mencukupi aku dari kebaikan selainmu. Aku masih tidak mengharap dah kebaikan daripada orang lain. Wahai Zat pemberi kebaikan. Kemudian doa di dalam Kaabah. Ini kita tak boleh masuk ni. Melainkan kalau kita jadi dalam negeri. Ni dah masuk. Ni dah boleh masuk ni. Sultan-sultan, raja-raja ni dah masuk ni. Telah kami jelaskan sebelumnya bahawa doa di tempat tersebut juga pasti dikabulkan. Kami riwayatkan dalam kitab Imam Ibn Sunni daripada Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika masuk Kaabah mendatangi tempat bahagian hadapan Kaabah serta meletakkan wajah dan pipinya di sana. Sagi kawasan depan, kawasan dinding Rasul letak pipi, Rasul letak dahi. Baik. Baginda bertahmid, alhamdulillah, memuji Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertahmid, memuji Allah Subhanahu wa taala, memohon, berdoa, beristighfar. Kemudian baginda menuju setiap sudut Kaabah sambil bertakbir. Setiap sudut Rasul pergi belaka, Rasul bertakbir, Allahu akbar, bertahlil la ilaha illallah, bertasbih subhanallah, memuji Allah, alhamdulillah, memohon, berdoa dan beristighfar. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar. Kita nak masuk lagi payahlah, kita nak masuk. Mereka secara kebetulan orang tukar kita dengan pembesar. Kita tengok pembesar lagi tu, kita duduk ikut belakang orang tukar. Boleh cepat ada benar beberapa orang. Orang boleh masuk sebab tu rezeki dia. Boleh masuk sebab orang tukar. Orang ingat pengiring pembesar. Boleh masuk. Ada beberapa orang yang apa dengar cerita. Rezeki dia lah kan. Baik. Jadi bolehlah masuk dalam, tapi walaupun kita tidak boleh masuk dalam Kaabah itu, dalam hijir Ismail itu pun termasuk dalam Kaabah. Hikmah Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan binaan Kaabah keseluruhan agar orang-orang yang belakang tetap boleh dapat masuk di dalam Kaabah, masuk dalam hijir Ismail, naik atas syadarwah kaki 5 dia, itu masih lagi dalam Kaabah. Baik. Kemudian zikir-zikir ketika sa'i. Selepas daripada kita tawaf dalam buat umrah, kita sa'i, ataupun kita buat haji selepas daripada kita tawaf, sama ada tawaf qudum, tawaf maqul dulu lagi, lepas tu kita sa'i dulu, ataupun lepas daripada tawaf ifadah, tawaf rukuk, kita sa'i lagi lah. Masa kita nak sa'i di antara Safa dengan Marwah, dia ada doa-doa yang comel kita baca. Tak baca tak ada masalah, tapi doa ni rugi orang nak baca. Telah kami jelaskan sebelumnya bahawa doa di tempat tersebut pasti dikabulkan. Disunatkan untuk melamakan masa berdiri di atas bukit Safa dengan menghadap Kaabah. Jadi kita naik atas bukit Safa, hadap ke Kaabah. Kalau dia tak tutup dinding nampak, kalau dia ada dinding tak nampak lah. Lama doa hadap Kaabah sebelum memulakan sa'i. Tapi kita tengok juga orang ni sekiranya boleh kita duduk lama. Kalau orang ramah bolok gini duduk lama orang tolak kita, itu tak salah. Sebab kita kena jaga juga benda keselamatan diri kita dan seumpamanya. Baik. Disunatkan untuk melamakan masa berdiri di atas bukit Safa dengan menghadap Kaabah, bertakbir, berdoa, kemudian mengucapkan takbir Allahu akbar, Allahu akbar. Lepas tu berdoa, lepas tu baca ni Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Walillahil hamd, Allahu akbar ala ma hadana, walhamdulillahi ala ma aulana, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit, biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazama al-ahzaba wahdah
la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Allahumma innaka qulta ud'uni astajib lakum wa innaka la tukhliful mi'ad wa inni as'aluka kama hadaitani lil islam alla tanzi'ahu minni hatta tatawaffani wa ana muslim. Artinya, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Segala puji bagi Allah. Allah Maha Besar atas hidayah yang Allah Ta'ala beri kepada kami. Segala puji bagi Allah ke atas keutamaannya yang diberikan kepada kami. Alhamdulillahi ala ma awlana. Keutamaan dia terjemah gitu. Dia sebenarnya awlani dengan makna di atas nikmat yang Allah Ta'ala beri kepada kami. Dia awlani bukan makna utama di sini. Awlani adalah fa'al madhi. Dia silap terjemah dengan kata yang lebih utama. Okey, tak apalah. Mana? Katanya makna dia makna segala puji bagi Allah ke atas segala apa yang Allah Ta'ala telah kurniakan kepada kami. Kita puji kepada Allah setiap nikmat yang Allah Ta'ala beri kepada kita. Kemudian, tiada Tuhan yang patut disembah selain Allah semata-mata, yang tiada sekutu baginya. Tidak ada sekutu, tidak ada rakan kongsi bagi Allah Ta'ala. Miliknya segala kerajaan, baginya segala pujian. Dia saja yang berhak menerima pujian kerana dia yang maha sempurna, maha menghidupkan, lagi maha mematikan. Di tangannya segala kebaikan dan dia atas segala sesuatu maha berkuasa. Tiada Tuhan yang patut disembah selain Allah. Dia menepati janjinya, menolong hamba-Nya, menghancurkan bala tentera kafir sendiri. Allah Ta'ala yang mengalahkan tentera-tentera kafir yang bergabung. Allah Ta'ala yang menghancurkan, yang mengalahkan golongan-golongan itu. Tiada Tuhan yang patut disembah selain Allah. Kami tidak beribadat selain kepadanya dengan mengikhlaskan agama kepadanya, walaupun orang-orang kafir membenci. Oh, tiap-tiap tahu. Kaki Mekah je beraja 2 kali yang duk baca walau karihal kafirun, walau karihal kafirun. Oh, walaupun orang kafir benci, orang kafir benci. Tapi di tempat sendiri kadang-kadang suka. Jadi benda yang orang kafir buat ke orang Islam pakat senyap deka. Pula dah. Gaya dia ucap dia lain. Itu jadi masalah sebenarnya. Punca daripada hati ada sifat wahan. Hubbud dunia wa karahiyatul maut. Cinta kepada dunia dan benci kepada mati. Ini benda yang Nabi SAW sebut. Akhirnya negara umat Islam, negara orang Melayu, tapi boleh-boleh ada orang yang tumpang di tempat kita mempermainkan agama kita saja. Ya, tak ada nak buat benda. Ini satu musibah yang cukup besar muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tengok hak di jauh pula bakar dia. Bakar surga ke bakar masjid. Bakar surga bakar masjid. Tak tahu daripada pokok mana. Kalau orang Islam kau sungguh jahat, orang Islam pun tak berani nak bakar masjid. Orang Islam sungguh lah. Tak tahulah. Tak ada juga orang Islam ni yang jenis otak tak apa nak betul. Baik, jadi itu di antara musibah yang besar yang menimpa di tempat kita. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiada Tuhan yang patut disembah selain Allah. Kami tidak beribadat selain kepadanya Allah dengan mengikhlaskan agama kepadanya, walaupun orang-orang kafir membenci. Dia ada setengah pula, bukan setakat dia sebut walau karihal kafirun, tambah lagi walau karihal kafirun, walau karihal musyrikun, walau karihal munafiqun. Tambah laka. Oh, nak sedap tu takbir tu. La ilaha illallah. Sampai walau karihal kafirun, walau karihal musyrikun, walau karihal munafiqun. 3 tambah. Sekali pun kafir benci, sekali pun orang musyrik benci, orang menyekutukan Allah Ta'ala benci, walaupun orang munafik benci. Tapi mulut je lah. Ada benda realiti kita belah-belah suka pun benda realiti. Benda ni kita kena terima. Jadi kita sebut saat itu supaya kita sedarlah dengan keadaan situasi realiti yang sedang berlaku, supaya kita lebih berhati-hati.
Baik. Ya Allah, sesungguhnya Engkau berfirman, berdoalah kepadaku, nescaya aku kabulkan. Dan Engkau tidak mengingkari janji. Allah Ta'ala kabul dalam Quran, ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku, aku akan berkenan untuk kamu. Dan Allah Ta'ala sama sekali tidak menyalahi janji. Allah Subhanahu Wa Ta'ala sama sekali tidak menyalahi janji. Dalam doa kita kabul kepada Allah. Apabila kita doa, ya Allah, mu kabul, mintalah denganmu, batu mu akan berkenan. Mu tidak menyalahi janji, ya Allah. Lepas tu, sesungguhnya aku memohon kepadamu, sebagaimana Engkau beri hidayah kepadaku berupa Islam, maka janganlah Engkau mengambilnya sampai aku mati dalam keadaan muslim. Sebagaimana mengkurniakan kepada aku Islam, ya Allah, hidayah, ya Allah, maka janganlah hilangkan benda ini daripadaku sehingga aku mati. Doa lagu ni, ya Allah, besar doa lagu ni. Ini doa yang cukup besar. Orang yang mempunyai mata hati, ia akan melihat doa-doa yang seperti ini adalah doa yang cukup besar. Kerana doa yang seperti ini adalah menjadi kunci kepada kebahagiaan di negeri yang kekal abadi. Baik. Kemudian berdoa memohon kebaikan dunia dan akhirat. Ikutlah doa dia pula. Serta mengulangi zikir dan doa ini sebanyak 3 kali tanpa bertalbiyah, tanpa mengucap labbaik Allahumma labbaik. Kerana ucapan talbiyah telah terputus apabila kita masuk tawaf. Kita cerita dah sebelum daripada ni bagi orang yang mengerjakan umrah. Jadi orang yang mengerjakan umrah, talbiyah penghujung dia apabila dia tawaf. Tapi orang yang mengerjakan haji bukan apabila dia masuk mengerjakan tawaf. Kalau dia buat haji ifrad, bukan apabila dia mengerjakan tawaf qudum, habis dah talbiyah. Jadi talbiyah setelah masa duduk di padang Arafah, masa duduk Muzdalifah, masa duduk di Muzdalifah, masa lagi dia talbiyah. Kita cerita dah pada beberapa minggu lepas. Baik. Kemudian apabila sudah sampai di Bukit Marwah, maka juga berzikir dengan dan berdoa seperti di Bukit Safa. Safa, Bukit Marwah, doa pula. Tapi rasa dia bukan mudah lah. Orang nak doa berlaku Bukit Safa, doa. Bukit Marwah, doa. Safa. Memang orang yang Allah Ta'ala bagi kekuatan suku. Sebab jalan ke Safa, lepas tu pergi ke Marwah pula, main ada kau pula, denyuk kaki, dia dah apa nak doa mana dah. Letih dah, sudah dah. Kira dah sudah je. Biasa gitulah. Mereka orang yang Allah Ta'ala bagi kekuatan suku. Memang setiap jalan, siapa sana, doa bagi. Baik. Kemudian kami meriwayatkan daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahawa di atas Bukit Safa dia mengucapkan, ni doa Abdullah bin Umar. Allahumma ja'alna nuhibbuk wa nuhibbu malaikatak wa anbiya'ak wa rusulak wa nuhibbu ibadak as-salihin. Allahumma habbibna ilaik wa ila malaikatik wa ila anbiya'ik wa rusulik wa ila ibadik as-salihin. Allahumma yassirna lil yusra وجنبنا العسرى واغفر لنا في الآخرة والأولى واجعلنا من أئمة المتقين. Maksudnya dia, tengok maksud dia, ya Allah, jadikanlah kami mencintaimu, mencintai para malaikatmu, nabi-nabimu, rasul-rasulmu, dan mencintai hamba-hambamu yang soleh. Baik. Kemudian, ya Allah, cintailah kami, jadikanlah kami dicintai oleh para malaikatmu. Lepas tu kemudian mana lagi? Nabi-nabimu, rasul-rasulmu, dan hamba-hambamu yang soleh. Ya Allah, mudahkanlah urusan kami, jauhkanlah kami dari kesusahan, ampunilah kami di akhirat dan di dunia. Jadikanlah kami pada pemimpin orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa menjadikan kami sebagai ikutan. Ketika berjalan antara Safa dan Marwah, dia mengucapkan Rabbighfir warham wa tajawaz amma ta'lam innaka antal a'azzul akram. Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Itu semua dah kita baca semua kan? Tu Rabbighfir warhamni. Walaupun kita tak baca semua, tapi kita di Mekah ni orang baca sangat ni. Sampai kita boleh ingat. Allah orang baca saya baca di Rabbighfir warham wa tajawaz amma ta'lam innaka antal a'azzul akram.
Pertama kalau Jumaah Indonesia, riuh gendap kali dibaca ni. Jumaah Indonesia ke Jumaah ni pakai baca gambar-gambar. Bergagak pada tempat-tempat saya. Ni kita banyak sungguh meningkat. Gagak tempat saya baru dibaca. Baik. Tuhanku, ampunilah, sayangilah dan maafkan daripada apa yang Engkau ketahui. Maaflah benda yang utama ya Allah. Sesungguhnya Engkau Maha Perkasa lagi Maha Mulia ya Allah. Ya Allah, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari siksa neraka. Berikut adalah doa pilihan ketika sahih dan setiap tempat. Bukan sahih saja, setiap tempat kita doa ni. Allahumma ya muqallibal qulubi. Ya muqallibah tu dia kita tu ya muqallibu. Dah benda tu nah. Tak dapat semari tu dah kena muqallibul qulub. Tu muqallibah. Muqallibah tu. Kita ambil ni ya muqallibul qulub. Jeng. Kata tak ada nahwu gini. Jadi kalau kita belajar ilmu nahwu, muqallibah tu jadi munada. Dia kena diidhafah kepada al-qulub. Munada mudhaf, dia kena nasab. Allahumma ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati. Tuhan yang membolak-balikkan hati. Hati kita ni berbolak-balik. Sekali begitu, sekali begini, sekali begitu, sekali begini. Hati dia berbolak-balik. Kalau dalam pak dunia tu tak apa, berbolak-balik. Nak pergi kedai sana tu nak beli barang lain, sampai kedai beli barang lain, tu tak ada masalah. Pergi kedai sat di rumah tu tanda dah nak beli barang dia. Sikit aja nak banyak nak jimat sikit, sebab balik banyak, tu tak ada masalah. Hak ni masalah berakidah. Tu hak yang paling bimbang. Tuhan yang membolak-balikkan hati-hati kita dari sentiasa berbolak-balik. Tambah-tambah leni pula golongan-golongan hak yang sesat, dia ada pula geruk dia. Siap memberi hujah untuk membenarkan kesalahan dia. Orang hak yang duk dengar benda-benda lagu tu, akhirnya ada benda-benda hak yang sepatutnya tidak boleh dirakui, timbul keraguan dalam hati. Itu hak yang paling kita bimbang zaman hak yang cukup mencabar, khususnya dalam hal yang berkait dengan akidah. Baik, jadi kita minta Allah Ta'ala menetapkan hati kita. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas agama Allah. Ini doa yang paling banyak Rasul baca. Yang paling banyak Rasul baca ketika ada orang bertanya kepada Ummu Salamah, bendakah doa yang paling banyak Rasul ucapkan ketika giliranmu? Kata Ummu Salamah, doa yang paling banyak Rasul baca, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri baca. Dalam masa yang sama dia mengajar kepada umat dia supaya perbanyakkan baca doa ini. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Baca di mana-mana sahaja. Kemudian Allahumma inni as'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wassalamata min kulli ithmi wal fawza bil jannah wan najata minan nar. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu kesan positif daripada rahmat-Mu. Ya Allah, aku memohon kepadamu perkara yang mewajibkan dapat rahmat daripada-Mu. Itu makna mujibati rahmatik. Ya Allah, aku memohon kepadamu ya Allah dapat benda-benda yang mendatangkan rahmat-Mu kepadaku ya Allah. Setiap kita amat memerlukan kepada rahmat daripada Allah. Setiap kita cukup memerlukan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Taala Tuhan yang Rahman, yang Rahim. Maka Allah Taala membuka ruang seluah-luahnya kepada kita agar kita minta daripada Dia rahmat daripada Allah Taala kepada kita. Ini antara doa yang comel sangat kita baca. Allahumma inni as'aluka, kalau kita baca gambar, Allahumma inna nas'aluka, Allahumma inni as'aluka mujibati rahmatik. Lepas tu wa azaima maghfiratik, dan ketegasan keampunan-Mu. Kita amat memerlukan keampunan Allah. Sebab kita pendosa, siang malam kita buat dosa. Tak ada seorang pun buat dosa. Buat dosa lagi. Maka kita amat memerlukan kepada pengampunan daripada Allah, keselamatan daripada segala dosa, kejayaan mencapai syurga, dan keselamatan daripada api neraka. Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Ya Allah,
Sesungguhnya aku memohon kepadamu hidayah petunjuk kepada jalan yang betul, ketakwaan, takut kepada Allah Ta'ala yang menghalang kita, yang menjadi benteng di antara kita dengan maksiat Allah. Apabila ada takwa, maka kita takut untuk melakukan maksiat. Wal afaf, dan menahan diri daripada melakukan perkara yang dilarang. Dan al-ghina, rasa cukup dengan apa yang Allah Ta'ala bagi. Kemudian Allahumma a'inni ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku dalam berzikir kepadamu, bersyukur kepadamu, dan beribadat dengan baik kepadamu. Ni doa ni bukan hanya baca ketika kita sa'i di antara Safa dengan Marwah. Cuma Imam Nawawi menyebut ni antara doa-doa yang comel kita baca di situ, walaupun doa ini bukan doa khusus di situ. Comel kita baca di mana-mana sahaja kita berada, tetapi di situ molek sangat kita letakkan doa ini kerana di situ adalah tempat yang mulia, masa mulia. Maka kita doa-doa yang molek-molek saja yang akan menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Baca doa-doa ni. Kemudian doa, Allahumma inni as'aluka minal khairi kullihi ma 'alimtu minhu wa ma lam a'lam, wa a'udzu bika minasy syarri kullihi ma 'alimtu minhu wa ma lam a'lam, wa as'aluka al-jannata wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw 'amal, wa a'udzu bika minan nari wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw 'amal. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu kebaikan semuanya. Dia minta Allah Ta'ala kurniakan kepada kita semua kebaikan yang aku ketahui maupun yang tidak aku ketahui. Ada kebaikan yang kita tahu, dan ada juga kebaikan yang kita tidak tahu. Kita minta Allah Ta'ala mengurniakan kepada kita semua kebaikan, sama ada kebaikan yang kita tahu ataupun kebaikan yang kita tidak tahu. Begitu juga kata dia lagi, dan aku berlindung kepadamu daripada keburukan keseluruhannya, baik yang aku ketahui maupun yang tidak aku ketahui. Ada keburukan yang kita tahu, ada keburukan yang kita tidak tahu. Maka kita minta berlindung kepada Allah daripada semua keburukan tersebut. Kemudian aku memohon kepadamu ya Allah syurga, dan apa pun yang dapat mendekatkan kepadanya daripada perkataan maupun perbuatan. Ya Allah, aku mohon kepadamu syurga ya Allah, dan aku mohon kepadamu segala perkara, segala kebaikan yang dilakukan oleh mulut melalui perkataan ataupun yang dilakukan oleh anggota-anggotaku melalui perbuatan yang dapat mendekatkan kepada syurga-Mu ya Allah. Baik, dan aku berlindung kepadamu ya Allah daripada neraka dan segala perbuatan dan perkataan yang dapat mendekatkan kepada neraka ya Allah. Tengok Allah doa-doa lagu ini. Apabila Allah Ta'ala mustajab, maka Allah Ta'ala jaga perkataan kita, Allah Ta'ala jaga perbuatan kita, Allah Subhanahu Wa Ta'ala jaga dosa kita, Allah Subhanahu Wa Ta'ala ampun. Apabila diganti dengan membaca Al-Quran, maka lebih baik. Ini dia kamu kali dah sebelum ni kata baca Al-Quran pun comel. Dianjurkan untuk menggabungkan antara membaca Al-Quran, zikir-zikir dan doa-doa ini. Jika ingin mereka dah baca belaka banyak dah cukup dah padang dengan injing hamba kata dia. Injing hamba dah padang. Dah padang dengan body gitu. Dah padang dengan body jadi maka cukup dengan memilih yang paling penting. Tengok mana yang paling penting, ataupun kita baca yang kita ingat. Baik, zikir ketika keluar daripada Mekah menuju Arafah pula. Jadi kita pun sampai ada masa untuk wukuf. Sebab ni kita zikir dalam ketika kita mengerjakan haji. Sampai ada masa kita nak wukuf, maka kita pun tolak, pakat masing-masing tolak daripada hotel menuju ke Mina sebab nak pergi ke Arafah pada hari yang ke-9 daripada bulan Dzulhijjah. Okey, baik. Ketika keluar daripada Mekah menuju Mina, hendaklah mengucapkan Allahumma iyyaka arju wa laka ad'u faballighni salihah amali waghfir li dhunubi wabnun alayya bima mananta bihi ala ahli ta'atik innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, cuba kalau kita baca
Jangan baca saja-saja, baca sekali kita menghayati makna. Cuba kita tadabbur, memahami makna dia. Biar makna dia saat itu berjalan di dalam hati kita. Supaya kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, mulut berzikir, hati juga berzikir. Ya Allah, hanya kepadamu aku berharap. Aku tidak berharap kepada selain-Mu. Itu makna Allahumma iyyaka arju. Ya Allah, hanya kepadamu aku berharap. Ya Allah, aku tidak berharap kepada selain daripada-Mu. Dalam bahasa Arab, iyyaka arju ia lain daripada arjuk. Orang Arab kata arjuk ni agak sungguh ni. Itu arjuk, agak sungguh kawak ni. Tapi kalau iyyaka arju, kepadamu saja aku berharap, aku tidak berharap kepada selain daripada. Macam iyyaka na'budu, kepadamu saja ya Allah kami menyembah, kami tidak menyembah kepada selain daripada. Sama juga Allahumma iyyaka arju, ya Allah hanya kepadamu saja harapan kami ya Allah. Hanya untukmu aku berdoa ya Allah, aku hanya minta denganmu saja ya Allah. Lepas tu sampaikanlah kepadaku harapan baik aku. Semua harapan baik aku sampaikanlah kepadaku ya Allah. Ampunilah dosa-dosaku. Berikanlah kepadaku apa yang Engkau berikan kepada orang-orang yang taat kepadamu ya Allah. Tengok kita doa. Dan kalau kita doa dengan doa dan bunyi dalam masa yang sama, kita sedar kita ni orang yang berdosa. Kita sedar sebenarnya kita sedar kita ni banyak dosa. Tapi oleh kerana Allah Ta'ala meminta daripada kita untuk berdoa, dan Allah Ta'ala pintu rahmat Allah Ta'ala cukup luas. Walaupun kita berdosa, tetap Allah Subhanahu Wa Ta'ala menerima kita. Dan kita minta daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala agar Allah Ta'ala kurniakan kepada kita sebagaimana Allah Ta'ala kurniakan kepada orang-orang yang rapat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik. Dia akan rasa perasaan rohani itu ada, perasaan lebih dekat hati kita dengan Allah Ta'ala itu ada. Apabila kita baca doa ni, serta kita faham makna. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kita ketika pergi dari Mina menuju ke Arafah, dia ni mula lalu kat Mina dulu. Kita nak pergi ke Arafah, lalu kat Mina dulu. Nak pergi Arafah ni lalu kat Mina dulu. Mina tu tak ada orang dia, lalu je. Sebab begitu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dulu. Kita lalu kat Mina, pergi ke Arafah. Disunatkan membaca Allahumma ilaika tawajjahtu wa wajhaka al-karima aradtu faj'al dhanbi maghfura wa hajji mabrura warhamni wa la tukhayyibni innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, kepadamu aku menuju, hanya wajahmu yang mulia aku inginkan. Pada hari ini aku tuju nak pergi ke Arafah, hanya nak tuju kepadamu, kerana ini adalah perintahmu ya Allah. Dan aku tidak inginkan melainkan hanya kepada zatmu ya Allah. Maka jadikanlah dosa-dosaku diampuni ya Allah, dan hajiku mabrur. Hajiku adalah haji yang baik, yang diterima. Dan sayangilah aku, serta jangan kau celakakan aku ya Allah. Jangan kau sia-siakan aku ya Allah. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa ke atas segala sesuatu. Selain itu juga bertalbiyah. Ini talbiyah lah. Labbaik Allahumma labbaik. Ini orang wajib kan? Perjalanan menuju ke Arafah, diriuhkan dengan ucapan talbiyah, membaca Al-Quran, memperbanyakkan bacaan zikir dan doa, terutama bacaan Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ya Allah, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari siksa neraka. Kemudian zikir dan doa yang disunatkan di Arafah, pada Arafah. Kita di pada Arafah ada zikir. Pada perbahasan mengenai zikir-zikir yang diucapkan pada hari raya, telah kami nukilkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berikut khairul du'a du'a'u yaumi Arafah wa khairu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah. Sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah. Sebab itulah alangkah beruntungnya mereka yang Allah Subhanahu Wa Taala menjemput untuk mengerjakan haji. Kemudian kesempatan yang Allah Ta'ala bagi, waktu dan tempat kepada dia, dia mengisikan benda-benda yang paling terbaik. Antaranya adalah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Beruntung golongan-golongan ini. Baik, sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah.
dan sebaik-baik zikir yang aku panjatkan, yang aku ucapkan dan para nabi-nabi sebelumku adalah ucapan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini Rasul kata sebaik-baik zikir, sebaik-baik perkataan yang aku ucapkan dan para nabi sebelum daripada aku ucapkan, ini zikirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah Taala yang terbaik. Para nabi adalah hamba-hamba yang dipilih oleh Allah Taala. Jadi ucapan yang paling baik yang diucap oleh mereka itu pastinya ucapan yang cukup luar biasa. Maka ketika hamba Allah Taala mengucap perkataan ini, maka dia dapat kebaikan yang besar yang Allah Subhanahu Wa Taala akan bagi kepada dia. Baik. Oleh kerana itu disunatkan untuk memperbanyakkan zikir dan doa serta bersungguh-sungguh dalam melakukannya. Kerana hari itu merupakan hari terbaik untuk berdoa selama sepanjang tahun. Sebab Rasul sebut khairul doa yaum Arafah. Sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah. Kemudian hari itu adalah syarat utama dan kandungan inti dalam ibadah haji. Di hari Arafah ataupun berwukuf di Arafah adalah syarat yang paling besar dalam mengerjakan haji. Sehingga kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-hajju Arafah. Haji itu adalah wukuf di padang Arafah. Rukun haji paling besar sekali. Maka dianjurkan dengan sangat agar berusaha kuat tenaga untuk menggunakan kesempatan sebaik-baiknya dalam berdoa. Sebab itulah kita pada hari yang ke-9 daripada bulan Zulhijjah disunatkan orang yang tidak mengerjakan haji untuk berpuasa. Tapi orang mengerjakan haji sunat dah berpuasa? Tak sunat. Sebab apa? Sebab mereka perlu kepada tenaga untuk mengisi waktu tersebut dengan beribadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Berzikir dan membaca Al-Quran, berdoa dengan berbagai jenis doa, dan berzikir dengan berbagai jenis zikir, berdoa untuk diri sendiri dan berzikir di setiap tempat, berdoa sendiri atau secara berkumpulan boleh berlaku, berdoa untuk diri sendiri, kedua orang tua, karib, kerabat, kaum keluarga, guru-guru, sahabat, teman handai taulang, setiap orang yang pernah berbuat baik kepadanya, dan semua kaum muslimin yang akan mendapat yang baik. Jadi kita bukan hanya doa kepada diri kita, itu memang doa kita paling utama sekali. Kita jangan lupa pula, jangan lupa juga kepada orang-orang yang ada kaitan dengan kita. Orang yang paling banyak berbuat baik kepada kita, paling banyak buat baik kepada kita adalah kedua ibu bapa kita. Doa untuk kedua bapa kita, untuk nenek moyang kita, keluarga kita, anak-anak kita, bini kita, kawan-kawan kita, guru-guru kita, dan semua orang Islam. Kita doa belaka. Jangan pernah meremehkan sedikit pun. Jangan pernah menganggap remeh dia. Kerana hari tersebut sukar untuk diperolehi lagi. Sebab setahun sekali. Tambah-tambah kita orang Malaysia pula. Oh, bangun. Nak pergi ngejuk-ngejuk. 60 lah. 50, 60. Kalau nak pergi ngejuk-ngejuk, maksudnya tu pun nak pergi ngejuk dah tu. Tu kena daftar tabah haji juga. Nak boleh pergi package. Package swasta tidak pakai swasta, nak daftar tabah haji nak pergi kau. Mereka kalau kita ada kabel besar perut, lainnya. Saya ada kabel besar perut, tapi kabel besar perut pun ni kau. Tak ada ni, ada layang kau. Sebab banyak kabel-kabel ni adalah kabel yang berdiri di atas ni. Itu tak gitu kan? Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Katanya lagi, kemudian tidak perlu bersajak dalam doa. Macam dia kata, jangan pernah meremehkan sedikit pun, kerana hari tersebut sukar untuk diperolehi lagi. Setahun sekali, dia nak pergi banyak mana kena bayar. Kalau tak haji pun, tak haji berapa? 18 ada dia. Ke berapa dah dia? Berapa belah aku tahu. Lepas tu kalau rayuan kena bayar benar kat 30. Aku dah tahu berapa harga. Berapa belah tahu. Lepas tu punya kata naik pula. Baik. Apa rakyat bunyi kata nak naik tu sebab apa ada baru ni
Tak payah cerita lah. Jadi ada lah satu package swasta ni. Jadi kata kita harga kita sekian-sekian ni yang masuk dalam mesyuarat je. Harga kita sekian-sekian ni. Tapi mungkin akan naik 2,000 lagi. Cuma kita kena tunggu dulu macam mana. Sebab bunyi kata nak naik. Kita pun kata nak naik tu. Tapi dah pasti lagi. Tapi memang kemungkinan naik lah dengan keadaan sekarang tadi. Baik. Katanya kerana hari tersebut sukar untuk diperolehi lagi dan berbeza dengan hari-hari yang lain. Tidak perlu bersajuk dalam doa. Tak perlu sajuk-sajuk dalam doa. Doa sajuk ni maksudnya rangkap akhir itu kena sama. Rangkap akhir itu kena sama. Faham kan? Sama. Kalau huruf ba baca, huruf ta baca, itu sajuk. Nak cari ayat kan dia. Tak payahlah. Itu maksud dia. Kerana sajuk dapat menyibukkan hati dan menghilangkan tumpuan. Dan kita sajuk kan, kita akan nak fikir huruf, kita tidak fikir maksud daripada ucapan kita. Baik, kerana sajuk dapat menyibukkan hati dan menghilangkan tumpuan, ketundukan, rasa perlu. Jadi tak ada lah perasaan berhajat, kebergantungan kepada Allah, kerendahan diri serta kekhusyukan. Namun tidak apa-apa untuk berdoa dengan doa bersajuk, tak ada masalah yang telah dihafalnya apabila tidak memberatkan dalam menjaga konteks bahasa. Tak ada masalah. Dia menjaga konteks bahasa ni maksudnya erok-erok dia nak jaga gaduh lah kalau bahasa Arab. Kalau kita ingat dah tak ada masalah lah. Baik. Katanya disunatkan dalam berdoa untuk bersuara perlahan dan memperbanyakkan istighfar. Doa tak perlu tepik-tepik. Doa tidak perlu tepik-tepik. Perbanyakkan istighfar, bertaubat dari segala kesalahan dengan keyakinan mendalam dalam hati serta bersungguh-sungguh dalam berdoa dan mengulanginya beberapa kali. Kita berdoa dengan yakin dalam hati, Allah Taala menerima doa kita, ulang semua. Di samping itu jangan berputus asa daripada dikabulkannya doa. Jangan sebab apa Tuhan tak terima, jangan. Kemudian doa dibuka dan ditutup dengan bertahmid kepada Allah, memanjatkan puji-puji kepadanya serta selawat dan salam ke atas Rasulullah. Itu adab doa yang kita belajar dah sebelum daripada ni. Kita mula dengan alhamdulillah, lepas tu dengan selawat kepada Rasulullah, tutup dengan alhamdulillah, selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Juga berusaha untuk menghadap Kaabah dalam keadaan suci. Itu paling comel sekali. Masa berdoa tu comel kita hadap Kaabah kerana kiblat adalah sebaik-baik sudut. Dalam keadaan kita bersuci, ini di antara adab-adab. Kami riwayatkan dalam kitab At-Tirmidzi daripada Sayyidina Ali, dia berkata, doa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terbanyak pada hari Arafah di tempat wukuf adalah, tengok doa Rasulullah yang paling banyak Rasul baca ketika Rasul wukuf. Dan cuba kita tengok makna dia. Allahumma lakal hamdu kalladhi naqul wa khairan mimma naqul. Allahumma laka salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati wa ilayka ma'ali wa laka rabbi turathi. Allahumma inni a'udhu bika min adhabil qabr wa waswasati sadr wa syatatil amr. Allahumma inni a'udhu bika min syarri ma taji'u bihi rih. Ya Allah, bagimu segala kepujian seperti yang kami ucapkan dan lebih baik daripada apa yang kami ucapkan. Tengok. Ya Allah, bagimu solatku adalah semata-mata untukmu ya Allah. Itu maksud Allahumma laka salati, ya Allah, hanya untukmu sahaja solatku. Sebab dia dalam kaedah bahasa Arab, kalau kita kata Allahumma salati laka, sedikit berbeza makna Allahumma laka salati. Dalam bahasa Arab lagi Allahumma kita tahu makna kan, Allahumma ya Allah, salati solatku, laka untukmu, la untuk kamu ya Allah. Kalau kita kata Allahumma salati laka ya Allah, salatku untukmu ya Allah. Yang lain daripada Allahumma laka salati. Laka, duk laka kalau kita tak depan hanya untuk Allah Ta'ala saja, tidak untuk lain. Dia akan makna dia lagu itu dalam kaedah bahasa Arab. Allahumma laka salati, ya Allah, hanya untukmu sahaja salatku. Baik, sebab itulah di Padang Arafah adalah tempat yang cukup terbaik kerana hamba Allah yang datang adalah golongan mukhlisin.
golongan hak yang betul-betul ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana dapat kita melihat dengan mereka menzahirkan melalui perkataan-perkataan yang mereka ucapkan, yang mereka ambil daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semulia-mulia hamba Allah adalah hamba Allah yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Tengok Rasul jawab kepada kita, Allahumma laka salati. Ya Allah, hanya untukmu saja salat, wa nusuki dan ibadatku. Patut wa mahyaya dan hidupku, hanya untukmu saja ya Allah hidupku. Hidup aku hanya untukmu je ya Allah. Wa mamati dan matiku. Lepas tu kemudian wa ilaika ma'ali, hanya kepadamu ya Allah tempatku kembali, dan hartaku hanya untukmu ya Allah. Ya Allah, hartaku hanya untukmu ya Allah. Hartaku. Tapi ucap doa ni pun kena buat sungguhlah. Ucap doa ni zakat tak payah. Ada jadi gitu. Jadi Allahumma laka turathi ya Allah, untukmu sahaja hartaku ya Allah. Lepas tu ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu ya Allah daripada azab kubur dan keraguan dalam hati. Waswasatas sadr, keraguan dalam hati. Keraguan dalam hati ini terlalu banyak. Ada yang melibatkan akidah, ada yang minta berlindung dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kerumitan berbagai masalah. Allah, banyaknya kerumitan masalah dalam kehidupan dunia. Kita minta berlindung kepada Allah. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu ya Allah daripada kejahatan yang dibawa oleh angin. Maksudnya kejahatan yang dibawa oleh angin, azab. Ya Allah, aku minta berlindung kepadamu ya Allah kejahatan, keburukan yang dibawa oleh angin, penyakit, wabak, azab. Minta berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disunatkan untuk memperbanyakkan membaca talbiyah di sela-sela doa, tengah-tengah doa. Baca talbiyah labbaik Allahumma labbaik labbaik dan zikir tersebut. Juga bacaan selawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disunatkan juga untuk menangis bersama doa dan zikir. Nangis. Mungkin orang puan cepat nangis, orang lelaki ni payah sikit ni. Orang lelaki payah sikit pak nangis ni. Kalau orang puan ni dodang sampai tepat ni, hilang limbah nangis. Jadi tapi orang lelaki ni payah sikit lah. Mereka apabila duduk tempat-tempat Allah Ta'ala mencucuri rahmat, maka Allah Ta'ala bagi kepada kita sehingga dapat menangis di tempat tersebut. Bini pun tengok kejut, start menikah sampai sekarang tak pernah tengok menangis. Di Mekah, barang Arafah baru tengok menangis. Baik, kerana dengan begitulah ucapan menjadi lebih menyentuh dan harapan menjadi semakin dikabulkan. Padang Arafah adalah padang yang agung dan tempat berkumpul yang mulia. Di sana hamba-hamba Allah yang terbaik dan ikhlas berkumpul. Orang mana yang Allah, orang ni kerja siang malam kumpul pergi tidur. Dia kena tipu lagi, macam-macam tak sampai. Baik, tapi pisau pula pergi, kumpul pula pergi dengan kesusahan apa sekali. Tempat orang-orang baik berkumpul. Di sana hamba-hamba Allah yang terbaik dan ikhlas berkumpul. Di sanalah tempat berkumpul terbesar di dunia. Di antara doa-doa pilihan ketika di padang Arafah adalah seperti berikut. Allahumma atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa ini banyak kita baca. Baik. Ya Allah, berikanlah kepada kami kebaikan dunia, kebaikan di akhirat, dan lindungikanlah kami dari siksa neraka. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsiran wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ini doa yang kita baca dalam akhir tahiyat kan, sebelum kita bagi salam. Ya Allah, sesungguhnya aku telah banyak sekali menganiaya diri. Kita baca doa ni cuba kuat iman. Allahumma ya Allah, inni zalamtu nafsi, sesungguhnya aku zalamtu nafsi, aku telah menzalimi diri aku sendiri. Aku ni zalim kepada diri aku sendiri. Dan ni kita banyak tunjuk kepada kerajaan zalim. Kita banyak tunjuk pemerintah zalim, kerajaan zalim. Kita ni Yahudi zalim. Ni diajar kita kena tunjuk kepada diri kita pula. Kita dengan Allah Ta'ala. Allahumma inni zalamtu nafsi ya Allah, aku ni banyak buat jahat kepada diri aku sendiri. Dia ajar kita. Baik, kemudian ya Allah, sesungguhnya aku telah banyak sekali menganiaya diriku dan tidak ada yang mengampuni dosa selain Engkau ya Allah. Tak ada yang mengampun dosa melainkan-Mu sahaja ya Allah. Maka ampunilah
aku dengan keampunan dari sisimu, dan sayangilah aku, sesungguhnya engkau maha pengampun lagi maha penyayang. Kemudian Allahumma ghfirli maghfiratan tuslihu biha sya'ni fid darain warhamni rahmatan as'adu biha fid darain wa tub alayya taubatan nasuha la ankuthuha abada wa alzimni sabila istiqamati la azighu anha abada. Ya Allah, ampunilah aku dengan keampunan yang engkau perbaiki dengannya kepada keadaanku di dunia dan di akhirat. Ya Allah, ampunilah aku dengan keampunan yang keampunan tersebut Mung dapat memperbaiki aku di dunia dan di akhirat. Beri keampunan kepadaku, maka dalam masa yang sama dengan sebab keampunan ini Mung memperbaiki urusan aku di dunia dan di akhirat. Berilah rahmat kepadaku dengan rahmat yang aku bahagia dengannya di dunia dan di akhirat. Allahu Akbar. Baik, berikanlah aku taubat yang murni yang tidak akan aku ingkari selamanya. Tunjukkanlah kepadaku jalan yang lurus yang aku tidak akan berbelok darinya selamanya. Allahumma anqulni min dhullil ma'siyati ila 'izzi at-ta'ah wa aghnini bihalalika 'an haramik wa bi ta'atika 'an ma'siyatik wa bi fadlika 'amman siwak wa nawwir qalbi wa qabri wa 'idni min asy-syarri kulli wajma' li al-khaira kullah. Ya Allah, pindahkanlah aku dari kehinaan maksiat kepada kemuliaan taat. Maksiat ni sebenarnya hina, taat sebenarnya mulia. Tapi gambar mana hamba Allah Subhanahu wa taala dirasa mulia dalam melakukan maksiat, dirasa tidak senang untuk melakukan ketaatan. Maka kita minta Allah Taala pindahkan kita daripada kehinaan maksiat kepada kemuliaan taat. Lepas tu minta Allah Subhanahu wa taala, cukupilah aku dengan rezeki halalmu daripada rezeki yang haram. Ada rezeki yang haram, dengan ketaatan kepadamu daripada kemaksiatan kepadamu, dan dengan kurniamu dari semua selain engkau. Berilah cahaya pada hatiku dan kuburku, lindungilah aku dari segala kejahatan dan kumpulkan untukku segala kebaikan. Jadi untuk malam ini kita berhenti sini dulu. Kita mengharapkan apa yang kita bincang ada manfaatnya dan ada keberkatannya. Semoga Allah Ta'ala memberkati majlis ilmu yang kita adakan pada malam yang ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala a'la wa a'lam. Allahumma haqqiqna bittiba'i nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batinan. Allahumma ja'alna minadh dhakirin, Allahumma ja'alna minadh dhakirin wadh dhakirat. Allahumma ja'alna minadh dhakirin lillahi katsiran wadh dhakirat. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.